Kenali Sabah dan Sarawak, dua rantau yang kian dilupakan. Bagai au dengan tebing, begitulah pentingnya hubungan antara tiga entiti iaitu Tanah Melayu Semenanjung serta Sabah dan Sarawak yang bersama-sama membentuk sebuah negara yang dipanggil Malaysia. Negara kita telah merakamkan sejarah yang begitu panjang dalam usaha untuk menuntut kemerdekaan serta menyatukan Tanah Melayu dengan Tanah Borneo, Sabah dan Sarawak untuk menjadi sebuah negara harmoni di bawah perjanjian antarabangsa yang disebut sebagai Perjanjian Malaysia 1963. Singapura dahulunya merupakan sebuah negara yang pernah berada dalam rumpun yang sama iaitu Malaysia. Namun, atas sebab perbezaan ideologi politik, Singapura telah berpisah dari Malaysia pada tahun 1965 seterusnya membentuk sebuah negara yang baru. Pada video kali ini, kita akan menelusuri fakta dan keistimewaan Sabah dan Sarawak yang membuat Tanah Melayu yang dahulu menjadi sebuah negara Malaysia yang kini. Keluasan. Mempunyai keluasan tanah seluas 73,631 km persegi, Sabah atau negeri di bawah Bayu yang mendapat namanya dari pokok pisang yang disebut pisang Sabah yang tumbuh dengan banyak di sepanjang kawasan pantai baratnya. Sementara itu, Sarawak iaitu negeri dengan keluasan terbesar di Malaysia mempunyai keluasan tanah seluas 124,450 km persegi. Sabah dan Sarawak membentuk 60% daripada seluruh tanah Malaysia dengan menjadikan kedua-dua negeri ini sebagai tanah besar Malaysia. Suku kaum. Tidak dapat dinafikan bahawa kekuatan Sabah dan Sarawak terletak pada perpaduan rakyatnya yang berbilang kaum dan etnik. Mana tidaknya, negeri Sabah mempunyai 70 suku kaum dengan etnik terbesarnya iaitu Kadazan Dusun. Manakala, Sarawak pula terdiri daripada 80 suku kaum dengan etnik terbesarnya iaitu Iban dan Bidayuh. Hal ini menjadikan Sabah dan Sarawak sangat kaya dengan keunikan dan kebudayaan yang tersendiri. Perayaan. Oleh kerana Sabah dan Sarawak mempunyai banyak suku kaum, maka tidak hairanlah jika terdapat banyak perayaan dan sambutan di sana, selain daripada sambutan yang biasa kita rayakan di Semenanjung. Di Sabah misalnya, perayaan bagi suku kaum terbesar ialah Pesta Keamatan yang dirayakan oleh kaum Kadazan Dusun bagi memuja semangat padi. Perayaan yang popular di Sarawak pula dikenali sebagai Perayaan Gawai Dayak yang disambut oleh kaum pribumi Sarawak seperti suku Iban, Bidayuh dan orang Ulu sebagai simbolik telah berakhirnya musim menuai padi dan bermulalah musim menanam padi yang baru. Bahasa. Pernahkah anda berbual dengan rakan-rakan yang berasal dari Sabah dan Sarawak? Anda tentu perasan bahawa Sabah dan Sarawak mempunyai logat mereka yang unik dan tersendiri dalam bahasa percakapan mereka. Seperti mana juga logat Terengganu dengan penekanan huruf G di belakangnya maupun Kelantan dengan huruf I-nya, seumpama bercakap bahasa baku, bahasa tempatan Sabah dan Sarawak banyak dipengaruhi oleh bahasa Tagalog, Indonesia dan juga Melayu Brunei. Namun, kedua-duanya masih mempunyai perbezaan dalam perkataan-perkataan tertentu serta cara penyampaiannya. Selain itu, logat Sabah cukup dikenali dengan kata tambah iaitu bah untuk menguatkan ekspresi kata. Contoh perbezaan ayat bahasa Melayu Sarawak dan bahasa Melayu. Mengenali fakta dan keistimewaan Sabah dan Sarawak, kita sebenarnya amat bertuah kerana dilahirkan di dalam sebuah negara yang merdeka dan berdaulat serta aman dan sejahtera. Tarikh Keramat 16 September setiap tahun wajar dijadikan pedoman untuk memperingati penubuhan Persekutuan Malaysia pada tahun 1963 iaitu hari di mana rakyat Sabah dan Sarawak dan Semenanjung mengambil keputusan untuk bersatu di bawah langit politik yang sama. Malaysia akan terus berdiri megah dan maju ke hadapan sekiranya kita sebagai rakyat berbilang kaum dan agama terus mengekalkan semangat toleransi dan perpaduan yang tidak berbelah bahagi. Ma'ruf Club IIUM mengucapkan selamat menyambut Hari Malaysia yang ke-57 kepada seluruh warga UIM.